Welcome to the Baseface Network. Apa itu e-dagang dan sejarah evolusi e-dagang? Maksud e-dagang adalah satu proses membeli atau menjual produk secara elektronik menggunakan aplikasi mudah alih dan internet. Perkembangan e-dagang bermula sejak kemunculan internet pada tahun 1969 dan seterusnya berkembang dan wujudnya e-dagang. Internet lahir pada tahun 1969 di Amerika, iaitu kelompok peneliti berhubungan dengan 4 komputer di UCLA, Stanford Research Institute, Universiti Utah dan Universiti California di Santa Barbara. Mereka telah mencipta sebuah jaringan untuk berkomunikasi di antara satu sama lain yang dikenali istilah Advanced Research Project Agency atau singkatannya ARPANET, yang mana merupakan salah satu bahagian keamanan negara di Amerika Syarikat. Selepas 3 tahun, lebih dari 50 universiti telah berhubung bersama-sama dalam jaringan atau network, dan jaringan komputer yang lain mulai muncul di sekitar negara dan dunia. Seiring dengan pengembangan ARPANET, diikuti pula dengan kerjasama jaringan antara kaum, pendidik dan eksperimen NASA mengenai jaringan komputer. Jaringan ini mulai terhubung satu dengan yang lain dan muncullah istilah internet. Dalam konteks perniagaan, internet membawa impak transformasi yang menciptakan paradigma baru dalam dunia perniagaan yang dikenali sebagai digital marketing. Awal tahun 1990-an, perniagaan di internet mula berkembang pesat mencapai jutaan pelanggan. Maka muncullah istilah baru dikenali sebagai electronic commerce atau lebih dikenali e-commerce. Perdagangan elektronik juga dikenali sebagai e-dagang. E-dagang merupakan sebuah sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi canggih. E-dagang boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu e-dagang di antara perniagaan dengan perniagaan. Yang kedua, di antara perniagaan dengan pengguna. E-dagang di antara perniagaan dengan perniagaan melibatkan transaksi di antara dua atau lebih syarikat, di mana satu pihak merupakan syarikat pembekal kepada satu pihak yang lain. E-dagang di antara perniagaan dengan pengguna pula melibatkan transaksi di antara penjual produk akhir dengan pengguna. Perkembangan e-dagang di Malaysia. Pada tahun 1990-an, penggunaan internet telah berkembang dengan pesat sehingga kini penggunaannya terus menjadi pilihan pengguna dan dianggap sebagai satu kemudahan kerana memberi kebaikan dan kepentingan. Bukan sahaja untuk peniaga tetapi juga buat pengguna. Kini ramai usahawan berlumba-lumba untuk melakukan perniagaan secara atas talian bagi meluaskan pasaran produk masing-masing. Sektor e-dagang di Malaysia semakin berkembang pesat menurut laporan e-Ekonomi Southeast Asia 2019 oleh Google, Temasek dan Brain & Company. Nilai e-dagang di Malaysia telah meningkat sebanyak 3 kali ganda sejak tahun 2015. Diramalkan nilai e-dagang akan mencecah sehingga 45 bilion menjelang 2025, sekaligus akan menjadikan
E-dagang sebagai penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sektor e-dagang dan perkhidmatan penghantaran makanan mencatat pertumbuhan sebanyak 29 bilion dari segi nilai dagangan kasar pada tahun 2022. Ia sejajar dengan impak pandemik COVID-19 yang mengubah lanskap perniagaan dan mendorong pertumbuhan pendigitalan semakin pesat. Dan ramai pengusaha mula menerima platform e-dagang dan seterusnya meningkatkan penggunaan digital dalam perniagaan mereka. Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini melaporkan bahawa transaksi e-dagang melonjak sebanyak 71 bilion pada 268 bilion pada suku tahun kedua 2021 berbanding 196 bilion pada suku tahun pertama 2022 iaitu ketika kemuncaknya COVID-19. Rajah ini menunjukkan statistik pembelian melalui talian pada tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan oleh DOSM. Rajah di sebelah kiri saya menunjukkan pada 2021, sebanyak 75% pengguna membuat browsing melalui e-commerce platform, manakala pada 2022 sebanyak 72% sahaja. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 3%. Pada 2021 juga sebanyak 45% pengguna membuat pembelian melalui e-commerce platform. Ini menunjukkan trend peningkatan sebanyak 1% iaitu 46% pada 2022. Keadaan ini disebabkan oleh pembukaan semula ekonomi dunia selepas wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Rajah di sebelah kanan saya pula menunjukkan 46% pengguna yang menggunakan e-commerce platform untuk membuat pembelian adalah pengguna yang berusia 18 hingga 34 tahun, iaitu pengguna yang tertinggi menggunakan pembelian online. Ia menunjukkan 7% peningkatan daripada tahun sebelumnya. Dan pengguna yang paling kurang membuat pembelian online adalah pengguna yang berusia 50 tahun dan ke bawah. Dan ia menunjukkan 5% penurunan daripada tahun 2021. Faktor perkembangan e-dagang di Malaysia. Faktor utama yang menyebabkan perkembangan e-dagang di Malaysia adalah kerana kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Ia adalah kecekapan serta perkembangan teknologi di Malaysia. Kini hampir seluruh dunia dapat mengakses rangkaian internet di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Malah usaha dan dasar kerajaan dalam menggalakkan penyertaan industri tempatan dalam e-dagang dapat dilihat menerusi pelbagai projek hala tuju strategik negara seperti Pelan Utama E-Dagang dan Rangka Kerja E-Dagang. Ia meliputi 7 intipati, antaranya meningkatkan akses pemasaran, pemacu pembangunan kreatif dan mengukuhkan identiti jenama. Yang kedua adalah keberkesanan kos. Ia merujuk kepada kos perniagaan yang berpatutan bagi peniaga, seperti kos menyewa yang mungkin dapat dikurangkan atau terus tidak diperlukan. Selain itu, dapat mengurangkan kos-kos perniagaan seperti kos periklanan serta kos penyimpanan. Malah peniaga juga boleh berniaga terus melalui talian dan berkomunikasi secara dua hala antara pembeli dan pembekal. E-dagang juga dapat menjimatkan masa dan tenaga bagi pembeli kerana membeli belah hanya di talian tanpa perlu bersiap, drive yang memerlukan kos minyak, parking, tol serta kos makan. Seterusnya ialah faktor pasaran yang luas. E-dagang menggunakan teknologi internet sebagai platform utama perkembangannya. Oleh itu, ia dapat diukur dari segi peratusan penggunaan internet rakyat Malaysia yang semakin hari semakin meningkat. Ini kerana tiada had waktu bagi perniagaan di mana pembeli boleh membeli belah pada bila-bila masa sahaja 24/7.
Malah produk yang dipasarkan menerusi talian juga dapat dicapai oleh pengguna tanpa rentas padan dan tidak terhad di Malaysia sahaja. Faktor keempat adalah persaingan harga dan pasaran. Pembeli mudah untuk membuat perbandingan harga pada segi kualiti tanpa perlu ke kedai fizikal. Malah peniaga pula mampu mengemaskini produk dengan lebih cepat, pantas dan efisien. Seterusnya, kekerapan tawaran promosi harga. Diskaun serta voucher yang dibuat dapat menarik minat pembeli untuk membeli menerusi e-dagang seperti penghantaran percuma serta promosi bermusim. Yang terakhir adalah pengaruh sosial, yang mana dalam perniagaan e-dagang, peniaga perlu meraih kepercayaan pembeli. Melalui maklumat yang diterima, peniaga dapat mengkaji corak keperluan pembeli. Seandainya baik maklum balas yang diterima, maka mudah untuk mempengaruhi pembeli lain. Rajah ini pula menunjukkan aplikasi e-dagang kegemaran rakyat Malaysia. Dapat dilihat Shopee mendominasi pasaran e-dagang di Malaysia sebanyak 79%, diikuti oleh Lazada sebanyak 21%, diikuti oleh Facebook, Grab, Mudah, Instagram dan Taobao. Mengapa Shopee dapat menjadi domain pasaran e-dagang? Ini kerana Shopee menawarkan nilai yang terbaik sebagai faktor utamanya. Manakala Lazada sebanyak 21% kerana Lazada menawarkan produk yang relevan untuk gaya hidup masyarakat. Grab pula mengutamakan pelanggannya kerana sesiapa yang biasa membeli pembelian melalui Grab sangat mengutamakan ketepatan masa penghantaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kazul Syalimi bin Azmi 289101. Pada bab ini saya akan menerangkan tentang kebaikan e-dagang. Yang pertama ialah kos rendah. Melalui e-dagang ia dapat menghapuskan atau mengurangkan kos sewaan gudang atau premis perniagaan seperti insurans, sewaan, perkhidmatan kawalan serta lain-lain kos yang berkaitan dengan penyimpanan dalam transaksi pemindahan barang atau menjimatkan perkhidmatan. Selain itu, penjimatan ke atas kos buruh turut dinikmati, iaitu tiada lagi peruntukan untuk membayar gaji pekerja dan bayaran utiliti elektrik dan air turut dapat dijimatkan. Yang kedua ialah penjimatan masa. Membeli belah melalui internet memenuhi beberapa keperluan pengguna dengan lebih cekap dan berkesan daripada membeli belah secara konvensional ataupun bersemuka. Melalui pembelian secara talian, pengguna boleh melayari keseluruhan produk dengan usaha minimum, tiada kesulitan dan menjimatkan masa serta dapat menganalisis barang atau perkhidmatan dengan tidak perlu ke kedai ataupun permis berkenaan. Pengguna hanya perlu membuat urusan tawar-menawar serta mendapatkan maklumat lanjut berkaitan barang hanya melalui internet dan seterusnya membuat pesanan jika perlu. Yang ketiga ialah terus kepada pengguna. Peniaga dapat berhubung terus dengan pengguna bukan sekadar mendapat maklum balas serta terus tanpa melibatkan pihak ketiga, tapi juga cepat dan serta talian terus ataupun online. Soal jawab yang timbul daripada pengguna atau pembeli akan terus dijawab dan diselesaikan oleh peniaga secara terus. Hal ini dapat membaiki secara segala kelemahan dan dengan segera. Peniaga dapat memastikan pengguna mempunyai pengalaman yang positif setiap kali mereka membeli belah dengan menggunakan perkhidmatan kedai dalam talian. Yang keempat ialah mudah melakukan perubahan. Setengah perniagaan akan melakukan perubahan dari semasa ke masa ke atas produk keluaran mereka dan ini semestinya melibatkan perubahan daripada segi pengiklanan, harga dan perkara lain. Melalui pengguna medium e-dagang ini, maklumat terkini berkaitan produk baru akan dapat disalurkan kepada pengguna dengan cepat dan tepat dari semasa ke semasa hingga juga mudah untuk mengendalikan perniagaan ini walaupun hanya dari rumah kerana ia fleksibel untuk dilakukan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Yang kelima ialah prospek pasaran yang luas.
Jika dulu cakupan pemasaran produk hanya terhad di kawasan sekitar saja, namun melalui e-dagang ini, peluang untuk mengiklankan dan memasarkan barangan atau perkhidmatan adalah terbuka luas tanpa sepadan dapat dilakukan. Selain itu, hasil daripadanya dapat dilihat dengan cepat. Terdapat dalam kalangan pendidik menyatakan bahawa kategori produk tertentu yang dijual melalui talian adalah lebih baik daripada yang lain. Dan tak sekali, iaitu yang keenam ialah pelbagai pilihan. Pengguna dapat membuat perbandingan dan mempunyai banyak pilihan dari segi harga, kualiti dan juga perkhidmatan. Dengan itu, pengguna dapat membuat pilihan dengan tepat dan dapat memenuhi kehendak mereka. E-dagang atau membeli belah dalam talian ini mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan perniagaan lain. Peniaga dalam talian memberikan pengguna pilihan produk yang lebih luas, harga yang lebih kompetitif dan yang paling penting akses yang mudah kepada maklumat. Keburukan dalam e-dagang. Yang pertama ialah integriti. Faktor kepercayaan juga merupakan salah satu faktor penting kepada penggunaan e-dagang. Faktor ini merupakan faktor asas dalam perniagaan dalam talian. Kepercayaan pengguna terhadap sebuah laman sesawang dapat meningkatkan tahap keyakinan pengguna untuk melakukan pembelian secara online. Melalui faktor ini, kita dapat mengetahui tahap keyakinan dan kepercayaan seseorang pengguna menggunakan aplikasi sedia ada. Yang kedua ialah tidak sama seperti yang diiklankan. Membeli belah dalam talian mempunyai risiko terhadap produk. Ia merujuk kepada kualiti sebuah produk, prestasi, kepalsuan produk dan masalah yang lain. Dalam jurnal pengguna Malaysia berkaitan dengan produk tersebut, contohnya sama. Ada produk mempunyai kualiti yang sama seperti yang diiklankan pada skrin, ataupun sedangkan pengguna tidak boleh merasai produk tersebut secara fizikal dan memeriksa produk tersebut atau memantau keselamatan produk. Yang ketiga ialah tempoh menunggu. Mempunyai dalam produk stok, menyampaikan produk dalam masa tempoh yang dijanjikan dan ketepatan janji perkhidmatan adalah sifat-sifat faktor memenuhi kepuasan pengguna, dan mereka menambah bahawa kelewatan penghantaran mungkin mempunyai kesan negatif ke atas kepuasan pengguna. Hal ini bermakna peniaga seharusnya menepati tempoh penghantaran barang seperti yang telah dijanjikan, seperti iklan yang telah dibuat. Penghantaran lambat atau lewat misalnya membawa pelanggan menjauhkan diri daripada membeli belah di dalam talian. Seterusnya akan mengulangkan profit dalam produk penjualan mereka. Yang keempat ialah tentang keselamatan cyber. Walaupun perdagangan elektronik menjadi pilihan kebanyakan pada masa ini, namun faktor keselamatan transaksi pembelian terus menjadi topik utama pembincangan dalam urusan tersebut. Polisi keselamatan juga salah satu dari aspek yang penting untuk melakukan pembelian secara talian. Faktor keselamatan dan privasi memberi kesan terhadap kepercayaan pengguna dalam membeli belah di internet, dan hal ini disokong daripada kenyataan daripada bahawa beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi di internet, faktor kepercayaan menjadi faktor utama dalam keselamatan cyber ini. Yang kali iaitulah penipuan ataupun lebih dikenali sekarang sebagai scammer. Kaedah pembayaran urus niaga dalam talian telah bertapak di Malaysia sejak tahun 1995. Terdapat beberapa kaedah pembayaran yang digunakan dalam e-dagang antara kad kredit, kad debit, e-wallet, kad prabayar, perbankan internet, m-commerce, p-commerce dan motor. Namun, kad kredit adalah satu kaedah pembayaran yang lazim digunakan oleh pelanggan untuk menjalankan transaksi ke atas talian. Ini menyatakan bahawa peniaga dalam talian biasanya menawarkan pelbagai jenis pembayaran dalam talian, contohnya kad kredit, pembayaran dengan wang tunai dan penghantaran wang telegraf atau telegraphic remittance. Dan pengguna biasanya memilih yang pembayaran mereka bukan sahaja berdasarkan kemudahan tetapi berdasarkan keselamatan. Kesediaan pengguna untuk membeli dan mengunjungi kedai online turut dipengaruhi oleh kepercayaan pengguna dalam memberikan maklumat peribadi dan keselamatan pembayaran melalui transaksi kad kredit. Seterusnya ialah
kita membincangkan tentang hala tuju strategik e-dagang. Malaysia melalui program NESAR 2.0 atau National E-Commerce Strategic Roadmap telah menggariskan 6 paksi utama dalam menjayakan e-dagang ini daripada peringkat IKS hingga peringkat antarabangsa. Kita lihat sama-sama iaitu 6 paksi tersebut. Yang pertama ialah penggunaan e-dagang yang berkesan. Yang kedua ialah memanfaatkan potensi ekspor. Yang ketiga ialah memperkukuhkan kepenuhan keupayaan e-dagang. Yang keempat, menerui inovasi e-dagang. Yang kelima ialah keupayaan menguasai data. Yang terakhir sekali ialah keenam, meningkatkan perlindungan kepada penjual dan pengguna. Saya Muhammad Nabil bin Uzairi, nombor kad matrik 289140 akan membuat pembentangan berkaitan dengan sumbangan e-dagang kepada negara. Platform e-dagang ini sememangnya dapat meningkatkan ekonomi sebuah negara. Buat kali pertama dalam sejarah, Malaysia berjaya merekodkan pendapatan menerusi sektor e-dagang dengan jumlah yang melepasi RM1 trilion yang dicatatkan pada 2021. Malaysia pada ketika ini berada pada landasan yang betul dalam mencapai aspirasi negara, iaitu dengan merekodkan RM1.65 trilion menjelang tahun 2025. Ini disokong melalui pendekatan satu negara dalam pelan hala tuju strategik e-dagang yang diterajui oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC). Platform e-dagang ini juga turut memberi sumbangan kepada perkhidmatan penghantaran makanan, di mana jika kita melihat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini ada melaporkan bahawa transaksi e-dagang telah melonjak sebanyak RM71.7 bilion kepada RM268 bilion pada suku kedua tahun 2021 berbanding RM196 bilion pada suku pertama tahun 2020. Pada tahun 2021, transaksi e-dagang melalui perkhidmatan penghantaran makanan telah berkembang sebanyak 35%, iaitu sebanyak RM29.28 bilion dari segi nilai dagangan kasar. Ini disebabkan impak daripada pandemik COVID-19 yang mana telah mengubah landscape perniagaan, juga mendorong pertumbuhan pendigitalan secara pesat dengan ramai pengusaha yang mula menerima platform e-dagang ini, dan seterusnya perkara ini dapat meningkatkan penggunaan digital dalam perniagaan. Seterusnya, platform e-dagang ini juga dapat meningkatkan sumber pendapatan kedua isi rumah. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh pihak Shopee, telah pun menunjukkan bahawa platform e-dagang ini didapati mencipta mata pencarian baru dan juga peluang-peluang baru, terutamanya dalam situasi ekonomi yang cukup mencabar ini. Walaupun mempunyai pekerjaan secara tetap, sebanyak 35.4% daripada responden kajian telah pun mendedahkan mereka telah menggunakan platform e-dagang ini untuk memperolehi sumber pendapatan kedua dan juga ketiga bagi isi rumah masing-masing. Kajian tersebut juga telah menunjukkan bahawa platform e-dagang ini mampu ataupun dapat membuka peluang bagi para usahawan tanpa mengira jantina, lokasi dan juga usia. Okey, baik. Menurut sumber daripada Statista, jika anda merujuk pada carta dalam slide pembentangan, berikut adalah merupakan antara kategori produk e-dagang di Malaysia. Jika kita melihat produk elektronik yang berada di kedudukan terbesar, diikuti dengan produk fashion dan juga mainan, hobi dan juga DIY. Berikut adalah kategori produk teratas mengikut hasil yang ditukarkan dalam nilai ringgit Malaysia RM. Kita melihatnya, produk elektronik berada di kedudukan tertinggi dengan jumlah yang mencecah RM14.1 bilion. Fashion dengan jumlah RM12.2 bilion. Mainan, hobi dan juga DIY mencecah RM5 bilion. Produk kecantikan, kesihatan, penjagaan diri dan juga isi rumah dengan jumlah sebanyak RM4.8 bilion. Perabot dengan jumlah RM3.8 bilion. Media berjumlah RM1.8 bilion. Makanan dengan jumlah RM709 juta. Minuman pula dengan berjumlah RM198 juta. Pada kesimpulannya, perkembangan e-dagang di Malaysia ini sememangnya sudah berada pada tahap yang semakin meningkat dari semasa ke semasa.
Kini ia semakin diterima oleh masyarakat sebagai satu cara mudah untuk membuat urus niaga tanpa membazirkan masa dan juga mengeluarkan satu pembelanjaan yang tinggi. Peningkatan infrastruktur komunikasi dalam bidang teknologi maklumat juga akan mempengaruhi kelajuan dan juga peningkatan penggunaan aplikasi e-dagang bagi sesebuah negara. Malaysia sudah pun menuju ke arah itu dengan projek Lebuh Raya Multimedia. Oleh yang demikian, adalah diharapkan urus niaga melalui e-dagang ini akan menjadi satu budaya urus niaga yang amat digalakkan dalam masa yang terdekat. Usahawan di Malaysia juga perlu bersedia mengikuti rentak ekonomi pada masa kini. Jika para usahawan itu ingin mendahului pesaing pada masa depan, ilmu pengetahuan dan juga kemahiran sahaja akan menentukan kelangsungan usahawan dalam dunia perniagaan pada alaf milenium masa kini. Seharusnya para usahawan juga perlu bersedia dengan selengkapnya dalam menghadapi perubahan dunia perniagaan yang memasuki era globalisasi, di samping perubahan daripada peningkatan dalam industri yang rata-ratanya berasaskan teknologi maklumat. Semakin hari, semakin banyak produk yang melimpahi pasaran. Jadi, pengeluar ini juga perlu mencari satu pendekatan yang tangkas bagi memenuhi sasaran pasaran. Pasaran e-dagang di Malaysia ini telah pun mencatat pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda negara. Perkara ini menyebabkan berlakunya peningkatan pilihan pengguna untuk membeli belah secara dalam talian. Sejurusnya perkara ini juga akan mendorong pasaran e-dagang di Malaysia ini bertambah pesat. Sekian, terima kasih.